Saya nak berkongsi satu kajian yang telah dibuat oleh Peter Skillman, seorang jurutera dan designer. Dia buat satu eksperimen yang mudah, sangat menarik. Dia sediakan beberapa bahan. Yang pertama ialah marshmallow. Nama eksperimen ni adalah Marshmallow Challenge. Yang kedua, spaghetti yang tidak dimasak, spaghetti yang masih lembut. Disediakan sebanyak lebih kurang 20 spaghetti. Kemudian yang ketiga disediakan sellotape lebih kurang 1 meter, dan string tali sepanjang 1 meter. Okey. The challenge dia bagaimana? The challenge dengan menggunakan 4 bahan ini, spaghetti, marshmallow, tali dan sellotape ini, setiap pasukan diminta untuk membina bangunan ataupun binaan yang paling tinggi mereka mampu buat. Dengan syarat, satu syarat saja, itu marshmallow mesti berada di atas. Sangat menarik, tuan-tuan hadirin hadirat boleh cuba kat rumah kalau berminat. Cari bahan-bahan yang saya sebutkan ni dan cuba buat bangunan ataupun binaan yang tertinggi anda mampu, dan marshmallow mesti berada di atas sekali, di puncak. Jadi Peter Skillman mengumpulkan orang daripada pelbagai latar belakang, pelbagai kemahiran dan pelbagai profession untuk dibuat uji kaji ini. Kumpulan pertama, dan uji kaji ini diulang berkali-kali untuk mendapatkan satu keputusan yang tuntas. Dan sangat menarik, saya nak kongsikan kepada hadirin hadirat sebelum saya pergi kepada teknik dakwah berkesan. Kumpulan pertama iaitu kumpulan para pelajar bidang perniagaan, business student. Dia di universiti. Dan kumpulan kedua terdiri pada guru-guru tadika. Jadi dan dia ulang berkali-kali kumpulan yang berbeza antara pelajar business student ni dengan guru-guru tadika. Jadi dia melakukan satu pemerhatian yang sangat terperinci dan melihat bahawa guru-guru pelajar-pelajar business student ni orang-orang yang pandai strategi, yang bijak, ada kemahiran, mereka duduk berbincang sebelum memulakan challenge. Buat strategi, buat lakaran, idea luar kotak, kemudian ada strategi, ada perancangan dan melakukannya dengan begitu tersusun, nampak very structured. Sebaliknya, guru-guru tadika ni, bukan kata orang yang tak hebat, guru tadika ni orang yang hebat juga, tapi nature dia simple. Jadi dia kata bila start challenge dia terus buat. Terus bekerjasama, terus berbincang, terus tak ada perancangan, tak ada on paper, tak ada strategi, tak ada high level thinking, tak ada. Basic je. Guru tadika ni kan, dia biasa buat aktiviti dengan budak-budak tadika. Terus buat. Terus bekerjasama, terus bergerak dalam kumpulan yang begitu rapat dan erat sehingga akhir challenge. Dan kajian skill pertainment ini memberikan satu impak, satu kesan, satu keputusan yang luar biasa. Dalam banyak eksperimen, guru-guru tadika sentiasa mengatasi pelajar business student tadi, pelajar dalam jurusan bisnes. Dalam banyak eksperimen, di beberapa tempat dan berkali-kali. Average dia kata, business student ni dapat less than 10 inch. Di bawah 10 inci ketinggian bangunan dia. Tetapi guru-guru tadika ni dapat 26 inci ketinggian. Dan apabila eksperimen ni diulang, menggunakan kumpulan profession yang berbeza, contohnya lawyer. Lawyer cara average hanya dapat 15 inci saja. Masih rendah pada guru tadika. Dan CEO, hadirin hadirat, CEO ni orang yang paling bijak, paling hebat merancang, paling strategik, paling kepimpinan dia tinggi lah, kita katakan di mana-mana syarikat. Tetapi CEO yang melakukan marshmallow challenge juga hanya dapat lebih kurang 22 inci. Guru tadika dalam banyak grup dan eksperimen diulang berkali-kali mendapat average sebanyak 26 inci ketinggian bangunan. Dan kita pun tertanya-tanya, kenapa perkara ini berlaku? Secara logiknya, berdasarkan kefahaman dan kita punya pengalaman, sudah tentulah CEO, sudah tentulah lawyer, sudah tentulah pelajar bisnes ini lebih hebat merancang dan mampu mengalahkan guru tadika. Tetapi hakikatnya berlaku sebaliknya. Hadirin hadirat, apabila kita berbicara tentang kerjasama pasukan, apabila kita berbicara tentang budaya kerja, ia bukan bergantung kepada kebijakan individu, kemahiran individu, personality individu, ataupun kita sebut sebagai kehebatan seseorang
sahaja. Tetapi inilah yang mungkin tiada pada kumpulan guru tadika. Mereka orang-orang biasa sahaja, tetapi kerjasama, kerjasama dan komunikasi yang erat, yang rapat, practicality dan kesungguhan mereka membuat eksperimen ini, Marshmallow Challenge ini, mengalahkan individu-individu yang lebih hebat. Apabila kita berbicara tentang teknik dakwah, kita bukan berbicara tentang individu seorang da'i ataupun pendakwah itu, tetapi kerjasama pasukan. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi. Ini adalah sangat-sangat penting untuk memastikan objektif agenda dakwah kita mampu disampaikan kepada objek dakwah kita dengan berkesan. Apa yang berlaku sebenarnya, hadirin-hadirat, berdasarkan Marshmallow Challenge tadi ialah orang-orang yang bijak pandai, orang-orang yang credibility, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang ada kedudukan pangkat, CEO, lawyer dan even pelajar-pelajar bisnes ini, berdasarkan Peter Skillman punya dapatan, mereka ada satu term ego ataupun dia kata sebagai status management. Kita biasa bila kita berbincang, nampak je di luaran sebagai perbincangan yang hebat, perbincangan yang baik, perbincangan yang strategik. Tetapi masing-masing ada ego sendiri, masing-masing nak jaga pangkat dan status sendiri, masing-masing nak jaga posisi sendiri. Jadi sebenarnya keeratan dan kerjasama itu tidak berlaku dalam organisasi dakwah ataupun mana-mana organisasi yang kita bincang. Masing-masing nak jaga KPI sendiri, masing-masing nak kelihatan lebih dominan. Ini yang kita katakan status management yang berlaku. Tetapi guru tadika ni, dia simple je. Dia tak ada ego pun yang dia nak pertahankan dan dia tak ada kepentingan apa-apa kan. Jadi mereka memang biasa bekerja sebagai satu pasukan, very practical, very engaging, very influencing, pandai berkomunikasi dengan anak-anak dan budak-budak. Jadi dia tak ada perancangan, tak ada bincang, tak ada ego, tak ada status management. Dan inilah sebenarnya punca kejayaan guru-guru tadika ini dalam eksperimen Marshmallow ini untuk memberikan kejayaan. Mereka mengalahkan CEO, lawyer dan juga pelajar-pelajar dalam jurusan bisnes. Hadirin hadirat, untuk membina satu kerjasama dan budaya kerja yang hebat dalam organisasi dakwah kita, kita memerlukan 3 perkara. Yang pertama iaitu membina rasa selamat. Saya sebutkan dalam sesi yang sebelum ini, membina rasa selamat, safety. Supaya setiap ahli ini rasa selamat, rasa seronok dan akhirnya mampu membina sense of belonging. Mereka rasa kebersamaan, mereka rasakan ukhuwah, mereka rasa mereka adalah sebahagian daripada organisasi ini dan mereka akan melonjakkan potensi mereka untuk memberikan yang terbaik. Hari ini kita akan berbicara tentang teknik yang kedua, iaitu berkongsi kelemahan ataupun share the vulnerability. Vulnerable ni apa? Vulnerable ni terdedah, rasa tidak selamat, rasa lemah, rasa boleh dimanipulasi. Hadirin hadirat, salah satu teknik yang kita jarang terdedah iaitu untuk menggerakkan organisasi kita, terutamanya organisasi dakwah ini, ialah pemimpin mesti berkongsi rasa lemah ini, berkongsi rasa terdedah ini, berkongsi bahaya-bahaya ini dengan ahli-ahli di bawah. Kerana ini adalah satu teknik yang sangat ampuh, sangat kuat dan hebat untuk mendapatkan kerjasama pasukan. Jadi apa tips-tips dia? Okay? Tips dia pertama ialah pemimpin pertama sekali mesti rendah diri. Terutama kita, kalau kita menguasai ataupun memimpin sebuah organisasi dakwah yang ada agenda, ada program, ada KPI nak dicapai, kita biasa ingat pemimpin ni mesti ada credibility, mesti ada wibawa, mesti ada kehebatan kan untuk dihormati dan disegani. Sebenarnya tapi dalam Islam sendiri pun bukan itu. Okay? Bukan itu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila pertama kali dia mengambil tampuk pemerintahan Islam sebagai Khulafaur Rasyidin menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan baginda, apa ayat pertama yang Abu Bakar sebut? Dia kata, wahai umat Islam, aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Ini adalah contoh yang paling yang paling direct sekali kita boleh lihat, share the vulnerability. Maksudnya, Abu Bakar kata, aku juga lemah. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu. Okay? Pemimpin, ini dalam Islam sangat prominent dan sangat
jelas. Kita sebagai pemimpin dalam gerakan Islam yang melakukan dakwah ni kena rendah diri, kena tawaduk, kena buang ego, kena meraihkan pandangan ahli dan akui kelemahan diri kita. Okey? Jadi ini adalah satu karakter yang paling penting. Saya mengkaji banyak buku-buku dan juga falsafah kepimpinan barat. Mereka menyebutkan ini secara tuntas dan sangat jelas. Tetapi kita, apabila kita kembali kepada Islam, contoh sirah sendiri, Khulafa' Ar-Rasyidin, ayat-ayat Quran dan hadis, sangat jelas. Apa yang barat bawa sebenarnya berasal daripada Islam. Kita mencari-cari kepimpinan barat, culture transformation barat. Tetapi agama kita sendiri telah lengkap dan cukup dalam aspek ini. Jadi, pemimpin mesti pertama sekali rendah diri, mesti war-warkan kepada semua. Saya lemah, saya ada kepincangan, saya perlukan anda semua untuk bersama-sama saya dalam gerakan ini, dalam organisasi ini untuk membawa mesej dakwah kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin juga dia kena sentiasa ulang dan talakan dan perkukuhkan matlamat masa depan, direction dan juga aspirasi organisasi masing-masing. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai over communicate the expectation. Maksudnya kita bukan sekadar communicate expectation, apa yang kita nak, apa matlamat kita, apa yang kita ingin capai, tapi kita kena over communicate berkali-kali dalam bentuk yang berbeza, dalam bentuk poster, dalam bentuk berita, dalam bentuk cerita, dalam bentuk movie, dalam bentuk slogan yang ditampal di mana-mana, dalam bentuk lagu, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk segala bentuk. Jadi bentuk-bentuk ini yang dilihat oleh ahli-ahli kita di mana-mana akan memberikan mereka satu pandangan yang jelas dan akhirnya akan membawa kepada kerjasama pasukan yang hebat. Kita kena over communicate. Tak apa, lebih tak apa. Okay? Dia tak backfire, tak mendatangkan mudarat kalau kita over communicate dia matlamat ataupun expectation ataupun apa yang kita ingin capai dalam gerak kerja dakwah kita. Yang ketiga, apabila kita ingin memberikan feedback ataupun maklum balas yang negatif, ini sebenarnya general tips untuk semua, bukan sajalah organisasi dakwah, mana-mana keluarga, even untuk anak-anak kita berguna tips yang saya akan sharekan ini dengan masyarakat, dengan rakan-rakan sekerja kita di office. Kalau kita nak memberi feedback negatif, maklum balas ataupun teguran ataupun nasihat, pastikan hadirin hadirat kita melakukan secara in person, one to one, face to face. Okay? Kalau kita nak puji depan orang ramai. Okay? Kita kadang-kadang terbalik, terutama parenting, kita punya method parenting kadang salah. Kita marah anak-anak kita depan orang sebab kita nak buktikan kita adalah parent yang tegas. Itu sebab apa? Itu sebab ego. Status management. Kita nak manage status kita di depan orang lain. Kita marah anak kita, tegur anak kita di depan orang. Okay? Sepatutnya bukan begitu. Sepatutnya maklum balas negatif kena disampaikan secara personal. One to one dalam bilik. Adik, abang, kenapa ayah nampak abang buat sini tadi, kenapa? Tanya. Coach dia. Okay? Puji depan ramai, tak apa. Puji memang kena depan ramai. Baru dia akan tingkatkan self-esteem dia. Kita puji seorang-seorang. Tegur depan orang ramai. Jadi ini adalah satu cara yang boleh kita gunakan dalam organisasi kita. Kita boleh gunakan apa sahaja metodologi. Kasih kertas ke, kasih hadiah ke, kasih apa ke. Untuk puji depan ramai-ramai. Tetapi sebarang feedback yang negatif, yang kita kata membina, kena diberikan secara in person, secara one to one, face to face. Okey. Yang keempat, tips yang keempat, kita kena memberikan fokus pada dua momen penting dalam organisasi, terutama organisasi dakwah yang melibatkan banyak kerja-kerja yang berat, kerja-kerja yang memerlukan kerjasama dan teamwork yang baik ini. Dua momen penting yang saintis dan psikologis kata kita kena berikan fokus. Yang pertama apa? Yang pertama, first vulnerability. Okey. Insiden pertama, kita menghadapi masalah, ada kelemahan, ada problem. Bagaimana kita nak menyelesaikan? Yang kedua, first disagreement. Kalau ada pertelingkahan dalaman.
bagaimana kita nak selesaikan. Cara kita menyelesaikan dua isu ini, okey, akan menentukan sama ada kita boleh mengurus organisasi kita dengan baik ataupun tak. Sama ada kita mampu menyatukan ahli-ahli pasukan kita untuk memberikan kerjasama untuk mencapai matlamat organisasi. Okey. Yang seterusnya iaitu mendengar dengan teliti, menjadi pendengar yang hebat. Ini juga adalah satu tips yang common kalau kita baca mana-mana buku kepimpinan. Kita banyak mendengar terms emphatic listening kan, mendengar cara empati ataupun mendengar cara sungguh-sungguh, dan dalam term yang saya nak gunakan pada hari ini lebih menarik, tuan-tuan boleh cuba amalkan, iaitu mendengar seperti trampolin. Trampolin listening. Trampolin listening ni macam mana? Trampolin ni apa dia punya karakter? Trampolin ni yang budak-budak main lompat-lompat tu. Okey. Trampolin ni bila kita lompat, mula-mula dia akan absorb. Okey. Pemimpin ataupun ketua mana-mana organisasi dakwah, untuk pastikan ahli kita boleh bekerjasama dengan baik, okay, ada sense of belonging, rasa selamat dalam organisasi kita, kita kena sedia mendengar masalah mereka. Sebab itu Allah ciptakan kita ada satu mulut, dua telinga. Kena guna in proportion. Mulut satu jadi kurang kamu cakap. Pemimpin kena kurang cakap tapi kena lebih banyak mendengar, sebab telinga Allah beri dua. Bila kita mendengar ni, ada teknik dia. Kita kena absorb. Dengar, jangan cakap, jangan menyampuk, jangan tokok tambah, janganlah kasih suggestion, janganlah kasih instruction, jangan, dengar saja. Seperti trampolin, dia absorb. Kita boleh tanya soalan. Tanya soalan ni untuk tahu lebih. Tell me more. Ini macam mana? Kenapa ni berlaku? Betul ke semua ahli kita macam ni? Tanya soalan ini, soalan coaching. Soalan-soalan ini akan memecahkan certain paradigma mereka, akan memberikan satu ufuk baru pemikiran, dan mungkin kita akan terkejut soalan-soalan yang simple dan mudah yang kita lontarkan cara berkala apabila mendengar pada feedback ahli-ahli ini mampu terus menyelesaikan masalah mereka. Mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan soalan-soalan yang kita tanya. Bukan kita yang instruct, bukan kita yang enforce, bukan kita yang memberikan instruction secara terus. Okey? Dia absorb. Lepas tu trampolin buat apa? Trampolin dia akan lonjakkan balik. Maksudnya soalan-soalan kita, sharing kita, storytelling kita ini akan melonjakkan balik ahli yang berbicara, yang memberikan feedback, yang mungkin mengadu kepada kita. Itu trampolin. Trampolin listening. Maksudnya kita mula absorb dan akhirnya kita lonjakkan balik. Kita lonjakkan balik potensi dia, keyakinan diri dia dan harapan dia kepada apa-apa sahaja masalah yang diberikan kepada kita. Ini adalah kebijaksanaan pemimpin. Ini kebijaksanaan ketua. Kita kena belajar empathic listening. Kena jaga kemahuan kita nak micromanage every single thing dalam organisasi kita. Okay? Kita kena belajar empower, memberikan daya, pemberdayaan kepada ahli-ahli ke bawah. Kena trust, kena percaya. Okay? Bahasa Arab dia thiqah. Kena mantapkan ukhuwah. Okay? Dan ini adalah satu faktor besar yang akan memberikan mileage atau kelebihan kepada mana-mana organisasi, terutama organisasi dakwah. Okey. Yang seterusnya berkaitan dengan feedback tadi, maklum balas tadi. Pertama saya kata tadi, kita berikan maklum balas negatif ni secara personal, seorang-seorang, jangan di depan ramai. Tapi kalau puji depan ramai lebih bagus. Dia kena spesifik dan kena ikhlas. Okay. Ikhlas dan berterus terang. Banyak berdasarkan kajian para saintis dan psikologis, syarikat-syarikat besar dunia, contohnya Pixar, Disney, dan juga mereka juga mengkaji pasukan-pasukan Navy SEAL, pasukan-pasukan tentera elit di UK sebagai contoh. Habis saja mana satu-satu misi, mereka akan mengadakan orang kata postmortem lah, term yang biasa kita gunakan. Pixar ni ataupun Disney ni, dia dalam proses dia buat movie tu, dia akan setiap hari dia akan ada satu proses, dia panggil lebih kurang postmortem. Apa matlamat, kenapa tak capai, apa kekurangan kita, how can we do differently dan sebagainya. Ini berterusan. Dalam proses ini dia tak letak approach sebagai position base, kan.
So semua orang letak jawatan kat luar. CEO ke, presiden ke, tukang sapu ke, semua duduk sekali berbincang tanpa jawatan. Kan? Boleh terus komen CEO, boleh terus kasihkan pandangan walaupun dia orang yang tidak berada di management level. Boleh terus berbincang. Ini adalah satu proses yang baik yang kita mungkin boleh laksanakan dalam organisasi kita. Perbincangan postmortem tanpa mengira pangkat. Okay, semua orang kena letak pangkat kat luar. Kita berbicara how we can improve, bagaimana kita nak tambah baik organisasi kita ini, kan? Dan sampaikan secara ikhlas, direct to the point, tak ada berlapik-lapik dan tidak ada selok-belok. Okay? Dengan cara ini kita mampu memberikan yang terbaik dan memastikan semua orang tak ada hard feeling, tak ada rasa kecewa ke ataupun terasa hati dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya, apabila kita melakukan beberapa perubahan dalam organisasi kita untuk kebaikan, dia akan berlaku ketidakselesaan ataupun difficulty ataupun discomfort. Kan? Manusia ni Allah ciptakan memang suka status quo, suka tenang, tidak berubah, suka statik, kan? Kita suka duduk daripada berjalan dan berlari, apatah lagi buat kerja-kerja yang susah. Jadi sebagai perubahan akan menyebabkan friction, akan menyebabkan disagreement dan masalah. Jadi benda ni perlu diurus. Okey. Sebagai seorang pemimpin, sekali lagi, perbezaan, perubahan posisi mungkin. Apabila kita nak buat pembaharuan, kita ubah posisi, kena ubah job description, kena ubah cara kerja, kena ubah communication line. Benda-benda yang berubah ini memerlukan kita beritahu pada ahli. Kan? Mungkin akan ada perubahan emosi dan sebagainya. Benda ini juga perlu diuruskan secara baik. Dan seterusnya, bagaimana kita nak membentuk kerjasama yang padu, kan? Untuk pastikan ahli pasukan kita bekerjasama dengan baik ialah walk the talk. Maksudnya kita kena selaraskan bahasa dengan tindakan. Bukan saja di kalangan pemimpin, tetapi semua ahli pasukan kena walk the talk. Okay? Cakap kena serupa bikinlah. Supaya orang percaya. Supaya orang boleh bergantung harap pada kita, dan benda ini akan memangkinkan kerjasama pasukan di kalangan pasukan kita. Okay? Seterusnya, membezakan prestasi dan juga pembangunan. Banyak kita apabila terutama di syarikat lah, ini mungkin tak berkaitan dengan non-profitable punya organisation. Kita ada appraisal, perbincangan pasal prestasi pekerja. Okay? Jadi pakar-pakar ni kata perbincangan prestasi kerja ni elok kita asingkan daripada pembangunan ataupun untuk dia punya development. Okay? Jangan bincang prestasi dengan development dalam sesi yang sama, sebab dia akan mixed up, dia akan bercampur, dia akan menyebabkan confusing. Okay? Dan dua yang terakhir, pemimpin dalam organisasi kena pandai buat mentoring. Flash mentoring ni maksudnya mentoring yang cepat, yang kejap. Kan? 2 jam duduk sekali bincang apa masalah, tanya soalan. Okey, kita buat perancangan untuk seterusnya. 2 minggu lagi jumpa, kita akan follow up. Dan yang terakhir, sekali-sekala pemimpin kena hilangkan diri. Hilangkan diri maksudnya apa? Bukannya hilangkan diri lari terus, tapi kita kena empower tim kita. Walaupun tanpa kita, tim ataupun pasukan kita masih boleh berfungsi dengan baik, dengan hebat, dengan efektif, berdasarkan coaching yang telah kita berikan sebelum ni. Kadang-kadang setengah pasukan terlalu bergantung harap kepada pemimpin mereka sampai mereka hilang kreativiti, hilang kemahiran dan hilang teknik untuk berdikari. Jadi pemimpin kena bijak. Kadang-kadang pergi keluar, kadang-kadang hilangkan diri kejap, minta tim uruskan sendiri, dan semua tip-tip yang insya-Allah saya sharekan pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, cuba amalkan. Sedikit demi sedikit tak apa. Satu hari kita cuba buat satu